Selamat tengah hari, nama saya Paitra Nalaki Mubaran. Nombor kad matrik saya 10 DLS 20F 1045. Hari ini kumpulan saya bincang tentang perpaduan masyarakat Malaysia. Dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia bagi meningkatkan perpaduan kaum. Pengenalan. Dasar ialah kerangka panduan pelan strategi dan petunjuk dirangka untuk terjemahkan wawasan politik kerajaan kepada program dan tindakan untuk mencapai hasil yang diingini. Dasar awam ialah usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur lagi, bersatu padu, berasaskan sistem demokrasi dalam suasana pembangunan yang aman untuk kesejahteraan rakyat. Sejak merdeka, kerajaan telah mengubah pelbagai dasar pembangunan bertujuan untuk mencapai perpaduan negara bagi mengatasi masalah ketidakseimbangan ekonomi yang timbul akibat daripada dasar penjajahan British. Selepas merdeka, kerajaan memulakan usaha merancang dan melaksanakan pembangunan negara dengan lebih tersusun. Usaha dilakukan untuk mengatasi berbagai-bagai masalah sosial, ekonomi dan politik, membangunkan negara agar hasilnya boleh dinikmati oleh seluruh negara masyarakat, tidak kira keturunan atau kaum, dan merancang rancangan pembangunan 5 tahun untuk dilaksanakan secara berperingkat. Dasar ekonomi baru 1971 hingga 1995. Objektif: membina sebuah negara yang bersatu padu dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil, maju, aman dan makmur berasaskan prinsip-prinsip perlembagaan dan rukun negara. Merupakan satu strategi negara dalam menghadapi realiti perbezaan etnik dalam mewujudkan keseimbangan dalam pelbagai aspek kehidupan. Strategi pelaksanaan: mengurang dan seterusnya membaiki kemiskinan dengan mewujudkan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum, menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum, mengikut fungsi-fungsi ekonomi, bermatlamatkan perpaduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat di dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Dasar kebudayaan kebangsaan 1971. Pembangunan kebudayaan bagi negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Objektif utama mengukuhkan perpaduan negara menerusi satu corak kebudayaan nasional. 3 prinsip utama: berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai. Islam menjadi unsur penting di dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan, menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Sekian, terima kasih. Selamat petang kepada Tuan Abdul Hadi yang membimbing kita. Saya Isaac Gerald Sam, No Matrix 10 DLS 20F 2076, dan saya akan menyampaikan tajuk yang berkenalan dengan perpaduan masyarakat Malaysia. Terutamanya saya akan mulakan dengan dasar kebudayaan kebangsaan, iaitu bermula pada tahun 1971. Okey, terdapat 2 objektif dasar kebudayaan kebangsaan.
iaitu pembangunan kebudayaan bagi negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Seterusnya, objektif utama mengukuhkan perpaduan negara menerusi satu corak kebudayaan nasional. Seterusnya, kurang unit seterusnya iaitu 3 prinsip utama. Terdapat 3 iaitu berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Keduanya ialah unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai, dan Islam menjadi unsur penting di dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Jadi inilah menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Selain itu dasar pendidikan negara mempunyai matlamat iaitu memenuhi keperluan tenaga rakyat negara di dalam jangka panjang yang pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Oleh hal yang demikian, strategik pelaksanaan iaitu terdapat 3 iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Keduanya ialah mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia. Ketiga iaitu mewujudkan sistem pemeriksaan yang sama. Akhir sekali iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan iaitu PIDP pada tahun 2006 iaitu memperkasa sekolah kebangsaan dan membina negara bangsa. Lepas itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun diwujudkan pada tahun 2013 hingga 2025 iaitu pelaksanaan RIMUP iaitu Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afif Hazwan. Nombor metrik 10 DLS 20F2036 akan membentangkan dasar pembangunan nasional pada tahun 1991 sehingga 2000. Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat DPN kerana masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk mengukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Mengekalkan strategi asas DEB iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakkeseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum, dan dengan ini akan menyumbang ke arah mengukuhkan perpaduan negara. Program ini telah melaksanakan Wawasan 2020, pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat. Seterusnya, Dasar Wawasan Nasional 2001 hingga 2010. Gabungan teras kritikal dasar pembangunan yang lepas iaitu DEB dan DPN dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang sama. Pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat dan pembangunan yang seimbang masih menjadi strategi utama. Teras kritikal ini telah membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan, menyemarakkan semangat patriotik, membentuk kematangan politik, membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang yang terselamat dengan nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. Seterusnya dapat menggalakkan kewujudan masyarakat yang sama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan di kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah. Salam sejahtera. Nama saya Harbin Analaki Karupia dari kelas DLS 1A. Nombor matrik saya 10 DLS 20F2064. Hari ini saya akan membentangkan tentang Dasar Sosial Negara 2003. Satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.
Objektif adalah menjamin setiap individu keluarga, komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama, budaya, jantina dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Seterusnya, strategi pelaksanaan. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi. Mewujudkan pelbagai peluang dan kemudahan agar setiap individu keluarga dan masyarakat dapat menikmati keperluan asas kehidupan dan menyertai arus pembangunan negara. Memastikan setiap individu mendapat hak untuk kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan serta dapat menikmati keperluan asas sepanjang hayat, tidak terpinggir dan tersisih daripada arus pembangunan. Memastikan keperluan hidup yang holistik menjadi teras kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Pembangunan memperkasakan modal insan merupakan faktor kritikal bagi menjana dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara. Ketersediaan tenaga kerja, kemahiran tinggi adalah penting untuk menyokong peralihan semua sektor ekonomi ke arah aktiviti berinteraksi, pengetahuan, teknologi dan inovasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan yang memberikan pembentangan tadi. Baik, nama saya Sarunan dari kelas DLS 1A. Nama metrik adalah saya adalah 10 DLS 20F 2024. Kesimpulannya untuk perpaduan masyarakat Malaysia adalah dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan bermatlamatkan untuk menjadi sebuah negara yang makmur dan bersatu pada berdasarkan sistem demokrasi dalam suasana pembangunan yang aman dan stabil. Dasar-dasar kerajaan juga dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai sosial, ekonomi dan politik negara pada satu masa. Oleh kerana sifatnya diminati, maka dasar-dasar kerajaan sentiasa berubah-ubah mengikut nilai-nilai semasa dan pucuk perhimpunan dan dari semasa ke semasa. Selepas tersetusnya terjadi 31 Mei, segala dasar yang digubal khususnya pada awal tahun 1970 adalah berteraskan dan sebagai dasar induk yang bertujuan untuk mencapai perpaduan negara kita. Selain itu, pada masa kini, dasar-dasar kerajaan adalah berteraskan wawasan 2020 sebagai memenuhi hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Seterusnya, prinsip-prinsip asas dasar-dasar berkenaan tetap kekal mendedahkan kerana ia perlu disesuaikan dengan seperti asal walau bagaimanapun yang beza adalah perlu disesuaikan dengan isu semasa. Baik, seterusnya adalah dasar bagi meningkatkan perpaduan rakyat Malaysia adalah rakyat Malaysia perlu mengamalkan slogan perpaduan cerdas kehidupan. Setiap rakyat boleh mengutamakan perpaduan dalam kehidupan. Selain itu, jika diterapkan dalam setiap masyarakat, perpaduan menjadi penting dalam menggerakkan silaturahim antara semua bangsa di Malaysia. Hal ini demikian kerana dasar ini dapatkan mengukuhkan perpaduan rakyat di Malaysia. Jika diterapkan dalam setiap masyarakat, perpaduan menjadi penting dalam menggerakkan silaturahim antara semua bangsa di Malaysia. Seterusnya, dalam hal ini, kita semua tidak mahu pepatah yang mengatakan yang dikerja dapat yang dikandung kececeran berlaku ke atas kita. Masyarakat kita tidak berjaya mencari satu rumusan yang berkesan kepada masalah ini. Memainilai jika kita berusaha mengukuhkan tahap perpaduan yang sedia, ada yang tidak terus menjadi demam atau terhakis. Secara kesimpulannya, setiap warga negara Malaysia harus terlibat dalam usaha untuk memantapkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Tindakan susulan mesti dilakukan secara sukarela dan penuh tanggungjawab bagi menjana perpaduan yang kita diamkan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita. Sekian, terima kasih.